Selamat kembali lagi bersama saya di channel ini. So pada video kali ini kita akan mempelajari suatu mixer daripada Soundcraft, iaitu model Signature 16. So guys, let's go. Okay guys, kalau kita pertama kali nampak mixer, kita jangan pening. Kalau kita nampak terlalu banyak sangat input, kita ada kat sini, kita ada banyak sangat knob. So first kali yang kita kena ingat ialah kat sini, sebaris ni lah untuk channel 1. So kat sini ada tulisan channel 1. So satu baris ni channel 1, satu baris ni untuk channel 2. Okey. Satu baris ni untuk channel 3. Begitulah untuk yang seterusnya. Benda ni sama aja, kecuali untuk kat sini kita ada stereo channel. Stereo channel ni kita guna untuk stereo in. Kat sini kita boleh insert L dan R ataupun L saja untuk mono. Okey. Kita boleh insert kat sini, semua dia stereo channel. Okey. Kat stereo channel ni satu baris, stereo channel sebelah ni, yang kedua ni ialah satu baris. Okey. Mixer ni ada beberapa bahagian. So bahagian yang pertama ialah kita ada bahagian input, iaitu di bahagian atas ni, iaitu kita boleh insert kita punya mic, kita punya gitar, kita punya drum, apa semua kita boleh masuk sini lah. Okay. Next kita ada bahagian kita punya gain. Yang merah ni lah gain, semua ni lah gain yang color merah. Dan yang di bawah gain ni lah parametric EQ. Parametric EQ ni kita boleh gunakan untuk kita EQ kita punya input tadi lah. Sebagai contoh, kita ada saya punya mic ke sini. Okay, saya sudah EQ saya punya mic ke sini. Yang anda dengar sekarang ialah mic saya. Okey, yang ni. Okey, kalau anda nampak mic saya tadi. Okey. Yang inilah kita punya bahagian EQ tadi. Okey. Bahagian yang seterusnya ialah kita punya bahagian auxiliary. Okey, auxiliary ni kita ada 3 auxiliary kat sini. 1, 2 dan 3, dan yang keempat ialah effect, vocal effect. Yang color biru ialah color untuk kita punya vocal effect. Okey, bahagian yang seterusnya ialah kalau kuning ni, knob kuning ni. So knob kuning ni function dia ialah kita boleh gunakan untuk panning. Contoh sebagai vokal saya kan, saya akan panningkan dia kepada telinga kiri anda. Cek cek 1 2 3, cek cek. Okey, di bahagian kiri. Dan inilah bahagian kanan anda. Cek cek 1 2 3, cek cek 1 2 3. Okey, itulah tadi pasal panning. Panning ni fungsi dia untuk kita pan lah kepada kiri ke ataupun kanan. Okey. Dan next kita ada kita punya fader. So inilah kita punya bahagian fader yang kita boleh gunakan control volume untuk kita punya output kat sana. Okey. Kat sana kita punya output. So kat sini kita boleh control lah berapa jumlah volume kita nak untuk kita hantar kepada output, iaitu master kat sini. Okay, next saya akan terangkan di bahagian sini master. Sini kita ada master, kita ada group 34, group 12. Okay. Fungsi group 12 dan fungsi group 34 dan master ni ialah kita punya output. Kita boleh outputkan, asingkan output kita melalui group 12. Kita mungkin nak letak dekat sebagai contoh, saya contohkan sini kita punya sub, kita boleh group kat sini, kita punya subwoofer kat sini. Sini kita punya top, kita punya top kita boleh letak kat sini. Maksud saya top ialah speaker FOH kita boleh letak kat sini, ataupun kita boleh kumpul. Sebagai contoh, inilah kelima, inilah mic drum. Kita nak letak dekat group 12, kita boleh letak kat group 12 ni. Kita control volume ke-55 ni menggunakan group 12. Okey. Nanti saya akan sambungkan pasal ni. Pasal group 12 ni saya akan sambung. Okey. Inilah bahagian kita punya auxiliary tadi. Inilah output untuk auxiliary. Okey. Kita boleh control kita punya output auxiliary melalui knob ni. Okey, next kita ada bahagian vocal effect. So kat sini kita ada vocal effect bermacam-macam jenis vocal effect kat sini yang dibawakan oleh Lexicon. Okay. Ini ialah dalamnya Lexicon punya vocal effect. So kat sini kita boleh pilih banyak vocal effect. Next kita akan pergi ke bahagian output.
mixer ni. Mixer ni kita ada berapa output? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sini kita boleh outputkan 6 output di sini. Dan sebelah dia kita ada auxiliary. Auxiliary ni kita boleh gunakan untuk live punya event lah, macam live band ke, ada show ke, kita boleh guna auxiliary ni untuk dia orang punya monitoring. Okey, kat sini saya akan terangkan fungsi keempat button ni. So, fungsi keempat button ni ialah limiter. Kita tekan, kita akan on kita punya limiter. Kalau kita lepas, kita tak on kita punya limiter lah. Okey, ini sekarang off dia. Fungsi limiter ni ialah kita limit dia punya signal input tadi supaya tidak peak. Okey. Next, kita akan tengok ada dua button kat sini kan. Button ni lah fungsi dia untuk kita gunakan pada input, macam input gitar bass ataupun keyboard dan sebagainya lah. Button ni lah nama dia high Z. High Z ni lah high impedancy. Okay, kita boleh gunakan untuk input yang high impedancy. Contoh macam gitar bass tadi yang saya kata tadi. Okay, dia fungsi dia lebih kurang macam di iPod lah. Kita boleh gunakan dia sebagai di iPod. So kita terus insert tanpa menggunakan di iPod untuk button high Z ni. Okay. Next, saya akan pergi ke bahagian gain. So inilah gain. Gain ni kita boleh gunakan untuk naikkan kita punya signal level supaya mencapai di tahap yang betul. Okay, itu fungsi untuk button gain. Dan kat sini kita punya button lagi kat sini. Fungsi button ini adalah low cut ataupun HPF, high pass filter. Okay, fungsi high pass filter ni contoh kita macam ada vocal, kita tak nak dia masuk sub atau mungkin kita nak dia punya low banyak sangat, so kita boleh tekan button ni untuk kurangkan. Okay. Low cut ni dia mula pada bahagian 100Hz. So start pada 100Hz dia akan roll off. Okay. So contoh kat sini lah saya punya mic kat sini. So kalau saya lepaskan, check 1 2 3, check, bunyi low dia ada tebal sikit kan, kalau anda boleh dengar. Sampai sekarang saya rakam terus dari USB ni, so anda boleh dengar lah. Kalau saya tekan, bunyi low dia ada kurang sikit. Okay, maksud low cut ni kita kurangkan bunyi low yang kita tak guna, frekuensi yang kita tak guna maksud dia. Bunyi low tu selalunya mengganggu juga. Contoh kalau kita dekat gitar lead, kita mana perlukan low yang terlalu dalam macam 50Hz, 60Hz mana kita dah pakai kan. So kita kena tekan button ni untuk buang kita punya frekuensi yang bawah tu. Okay, kat sini saya akan terangkan di bahagian EQ ni. So kat sini lah kita punya parameter EQ tadi yang saya kata tadi. Okay, kat sini kita nampak kita ada 12K untuk high frekuensi. Kat sini kita ada sweep frekuensi, maksudnya kita boleh pilih daripada 400Hz hingga 8K. So kat sini kita boleh sweep, kita ada contoh kita nak pilih dalam 500Hz, kita potong, ataupun kita nak ubah, kita nak pilih dalam sini 5K, kita boleh potong kat sini. So frekuensi dia kita boleh ubah. Sama juga dengan bawah ni. Di bawah ni adalah low mid frekuensi. So sama juga yang macam tadi, kita boleh pilih daripada 80Hz hingga 2K. Ini kita boleh sama juga macam atas tadi, kita boleh cut. Contoh kita nak cut dekat 100Hz, kita boleh cut lagi. Ataupun kita nak ubah frekuensi dia, kita nak cut dekat 1K, kita boleh cut. Okay. Yang last kali lah kita ada low frekuensi, iaitu dekat 60Hz. Okay. Kalau anda boleh nampak, sini ialah 60Hz yang kita boleh kawal juga, sama macam yang atas ni. High frekuensi dengan low frekuensi sama. Low mid frekuensi dengan high mid frekuensi sama, kita boleh sweep. Okay. Inilah antara kelebihan untuk mixer ni. Kita ada banyak pilihan untuk kita ubah frekuensi itu supaya kita lebih fleksibel untuk EQ input kita tadi. Okey, sekarang ni saya akan terangkan di bahagian untuk auxiliary. Okey, yang kalau hijau, yang 3 knob ni lah auxiliary. Okey, kat sini kita punya master aux, kat sini kita punya output lah. Okey. Okey, saya akan terangkan cara untuk auxiliary ni bekerja. Okey, saya bagi satu situasi iaitu macam ni. Yang kat sini lah untuk vocal punya channel. Yang kat sini lah gitar lead ataupun rhythm punya channel. Kat sini lah kita punya gitar bass punya channel. Okey,
Okay, di aux 1 kita akan guna untuk speaker monitor vokal. So kita buka aux 1, kita buka di master aux 1 dan keluar di monitor speaker untuk vokal. Okay, selesai. Di channel 2 pula kita akan gunakan aux 2 untuk gitar punya monitoring speaker. Kita buka juga master untuk gitar punya monitoring speaker tadi. Kita tarik ke speaker terus untuk monitoring speaker gitar tadi. Okay. Next, yang ketiga ialah aux 3. Aux 3 ni ialah monitoring speaker untuk gitar bass. So gitar bass kita hantar ke master. Dari master tadi kita hantar kepada monitoring speaker bass. Okay. Macam ni juga, ini juga adalah salah satu untuk cara kita guna auxiliary. Okay, tapi selain tu kita juga boleh buat macam ni. Okay, sebagai contoh, di vokal tadi, selain daripada dia nak dengar bunyi monitoring vocals tu sendiri, dia juga nak dengar bunyi gitar. So kita buka dekat channel gitar ni tadi, kita buka kita punya aux 1. So bunyi gitar akan pergi ke speaker monitoring untuk vokal tadi. So vokal di channel 1, orang yang menyanyi di channel 1 dapat dengar bunyi gitar. Begitu dengan channel 3 yang kita guna untuk bass tadi. Contoh kalau kita buka untuk aux 2. Okay, kita buka aux 2 di channel gitar bass tadi, bunyi bass akan pergi ke speaker monitor untuk gitar lead. So macam itulah kegunaan untuk auxiliary. Kita juga boleh gunakan dengan kreatif auxiliary ni. Kita boleh letak macam-macam guna untuk auxiliary ni. Dengan sebagai cara kita boleh guna aux ni. So kat sini kita ada bahagian pre dan post fader. Pre-fade fader ni, kalau dia maksud dia pre-fade fader ni, maksud dia macam ni tau. Kita tolak fader, maka auxiliary pun akan bunyi. Kalau kita padam fader, auxiliary tak ada bunyi. Okay. Contoh kalau kita post fader ni kita tak perlu tolak lagi fader ni, terus buka di knob ni, terus ada bunyi di speaker monitor tadi, tanpa kita kacau kita punya fader. So macam itulah maksud untuk pre dan post fader. Okay, dekat sini kita ada satu lagi button, iaitu after fader listening. Maksudnya kita dengar kita punya monitor speaker punya output tadi. Kita boleh monitor dengan menggunakan headphone juga. Okay. Itu saja untuk bahagian auxiliary kita. Okay, sekarang saya akan terangkan mengenai tentang vocal effect. Dekat sini tu, macam mana kita nak pakai vocal effect ni, ataupun macam mana kita nak pilih vocal effect yang ada dalam mixer ni. Okay. Pertama sekali kita kena naikkan kita punya effect master, effect output punya fader. Kita naikkan sampai ke jumlah kita maulah. Contoh sekarang ni kita dekat negatif 5. Okay. Effect master ni kita dah naikkan. Okay. Sini saya punya mic channel yang anda boleh dengar sekarang. Kalau saya buka sekarang, inilah efek untuk room. Test 1 2 3, check 1 2 3, check mic test 1 2 3. Okay. Inilah knob untuk vocal effect. So kita buka ni, dia akan hantar kepada sini untuk kita dengar dekat speaker kita. Okay. Macam tu, mudah. Okay. Ni dia akan ni knob untuk kita hantar signal kepada vocal effect ni processor. Processor akan hantar kepada output ni. Okay. Ni akan keluar di speaker sana. Kalau kita padam ni, kita tak ada bunyi vocal effect. Okay. Kalau kita buka, kita ada kita punya bunyi vocal effect tadi. Okay. Okay. Kat sini pula bahagian untuk kita pilih jenis-jenis yang kita nak untuk vocal effect. So saya akan terangkan knob ni adalah kita boleh adjust untuk parameter 1, parameter 2. Okay. Parameter tu kita boleh awal lah jumlah dia. Contoh ni lah parameter untuk reverb. Okay. Sekarang tak ada bunyi reverb. So kalau kita buka, kita ada bunyi reverb. So kat sini ada delay. Kita boleh kawal berapa banyak kita nak delay. So bunyi delay, kalau saya potong tak ada bunyi delay. So kalau saya tambah, kita akan ada bunyi delay itu. Okay. Next saya akan contohkan dengan bunyi flat. Okay, inilah bunyi efek flat. Test 1 2 3, test 1 2 3. So kat sini kita ada banyak pilihan efek. Nanti saya akan sertakan gambar di dalam video kalau anda nak tengok juga. Kalau saya buat demo satu-satu memang sangat panjang video ni nanti. Okay.
saya paling suka guna efek iaitu hold dan delay. Hold delay saya selalu guna. Okay. Efek ni saya suka sebab dia sesuai dengan saya rasa memang okey lah ini efek ni untuk suara macam saya. Anda juga boleh pilih efek ni ikut kesesuaian suara anda juga dan ikut secara anda. So itu cerita efek. Okey, sekarang ni saya akan terangkan di bahagian panning. So knob color kuning ni lah knob panning semuanya. Okay. Di sini kita ada untuk kalau kita pusing ke kiri ialah untuk left, kalau kita pusing ke kanan ialah untuk right. So di sini saya contohkan untuk channel mic saya yang saya gunakan sekarang. Okay. Ini yang mic saya gunakan sekarang. Kalau saya nak buat bunyi dia ke left ke kiri, saya akan pusing ke L, iaitu left. Okay. Cek 1 2 3. Hello, ini lah bunyi di kiri. Okay. Dan ini pula bunyi di kanan. Hello, cek. Kalau anda dengar sekarang bunyinya terjadi di kanan. Okay. Itulah guna knob panning ini. Kita guna untuk pen. Kita punya input tadi dia nak bunyi ke kiri ataupun bunyi ke kanan. Biasanya panning ini kita akan guna di drum ataupun masalah band supaya kita dapat stereo image atau material yang lebih mantap untuk kita dengar. Okey, itu saja untuk bahagian panning. Okey, kita dah habis pasal panning tadi. So sekarang saya akan terangkan tentang kat sini kita ada nampak button-button merah ni kan. Okey, button merah ni sebenarnya fungsi dia untuk kita mute kita punya channel. Contoh, saya tekan mute untuk saya punya mic. Okey, ni mic saya akan mute dia. Okey, memang tak ada bunyi. Okey, bila saya cakap mute tak ada bunyi. So itulah function untuk button mute ni. Kita boleh mute mana-mana channel yang kita nak dengan sangat cepat dengan menekan satu button. Okey, next saya akan terangkan pasal button PFL. PFL ni lah kita boleh gunakan untuk kita monitor kita punya signal lah. Contoh, kalau saya lepaskan saya punya PFL di mic channel saya tadi, saya akan nampak saya punya signal kat sini. So kat sini kita tak nampak kita punya signal lah, dan kita tak boleh dengar kita punya signal melalui headphone kita kat sini. Okay, kalau saya tekan cek. So kat sini kita boleh nampak kita punya signal lah kat sini, kat metering kat sini. So itulah function untuk PFL. Okay, seterusnya kita akan bergerak ke button-button, 3 button yang ada kat sini. So kalau anda nampak kat sini ada 3 button. Okay, button yang pertama ialah master. Button yang kedua ialah group 1 2, group 3 4 ialah untuk button yang ketiga. Okay, sebagai contoh saya akan hantar 5 channel ni. Saya akan hantar dia kepada group 1 2. Okay, tanpa melalui master. So saya tekan ni group 1 2. Ni semua button ni saya tekan. So dia akan melalui group 1 2 yang kat sini. Tekan dulu group 1 2 yang kat sini. So sebagai contoh, kita boleh gunakan group ni juga untuk situasi lain. Sebagai contoh, okey, inilah sebagai contoh kita punya group 1 2 tadi ialah untuk sub. Inilah kita punya monitor speaker ataupun kita punya delay speaker, dan ke sini ialah kita punya F4H untuk top. Kalau kita hantar kita punya mic, kita takkan hantar punya signal pergi subwoofer kan, mesti kita hantar dia punya signal pergi top dan full range. So kita lepaskan button 3 4 tadi yang untuk sub. So signal kita takkan pergi untuk sub. So kita boleh asingkan signal output signal kita tadi untuk speaker sub, speaker delay dan speaker F4H. So tu juga antara guna untuk grouping ni. Lain tu grouping ni fungsi dia kita boleh gunakan untuk kawal. Contoh dalam 5 fader ni saya nak kawal guna group 1 2. Saya tekan 1 2, group 1 2.
semua grup 1 2 saya akan tekan. Tapi kat sini saya akan tekan ikut master. So kat sini adalah button untuk master. Okey, kalau nak nampak kat sana, inilah button untuk master. Saya akan tekan untuk master. So volume kat sini, kalau saya padam dia tak ada volume. Tapi apabila saya naikkan, dia akan bunyi untuk 5 fader ni. Kita boleh juga untuk gunakan cara macam tu. Okey. Yang nextnya kita boleh gunakan group ni untuk sebagai contoh mixer ni. Mixer ni kita nak guna untuk kawal 2 ruang. Maksud saya 2 bilik lah. Contohnya ini adalah untuk bilik 1, ini untuk bilik 2. So kita boleh kontrol lah apa yang in kat channel ni. Mixer ni kita boleh kontrol yang mana satu untuk pergi ke bilik 1 2, yang mana untuk pergi ke bilik 3 dan 4. So kita boleh guna untuk kawal 2 ruangan lah kat sini. Itu juga antara satu guna untuk group ni. Okay. Anda juga boleh gunakan grouping ini dengan lebih kreatif dengan cara anda sendiri. Okay. Okay, inilah bahagian terakhir dalam mixer ni, iaitu bahagian output. Kat sini kita ada output lah. Kita punya master, kita punya grouping tadi yang saya cerita tadi, kita punya group 3 4. Okay, kita punya aux, kita punya headphone, kita boleh output untuk headphone kita kat sini. Yang kita boleh kawal dia punya level melalui sini, phone level. So kat sini kita boleh kawal berapa banyak kita nak dengar guna headphone. Okay. Kat sini kita ada button untuk kita punya phantom power. Dan kat sini saya akan terangkan tentang channel ni, channel 15 dan 16 ni. Channel 15 dan 16 ni memang ada special sikit. So channel ni dia gunakan USB. USB ni kita boleh gunakan macam interface juga. Dia ada 2 in dan 2 out. Okay. Sekarang ni saya guna untuk record terus ke handphone. Yang anda dengar sekarang ni lah saya punya mic yang terus record daripada mixer ni. Okay, kat sini dia boleh susun juga dia punya EQ. Dia boleh atur dia punya EQ. Dia ada aux juga dan dia ada effects. Dan ni lah fader. Dan ni lah fader untuk kita punya channel 15-16 tadi. Dia pun ada fader juga. Dan kita boleh atur dia punya group juga. Okay. Specialnya tentang channel ni ialah kita boleh gunakan untuk play music menggunakan laptop dengan hanya menggunakan USB tanpa menggunakan stereo channel ataupun SLR punya tu. Okay. Kalau kita gunakan USB, sound dia lagi clean lah. Memang lagi bagus daripada kita guna line punya channel ataupun SLR tadi yang kita guna kabel-kabel tu. Okay. Dan sekali kita nampak button kat sini, inilah button untuk kita pilih sama ada kita record untuk master kita punya channel. Okay. Dan kat sini lah ataupun kita pilih untuk kita record melalui auxiliary tadi yang saya cerita. Kalau kita buka auxiliary, kita boleh record untuk aux 1 dan 2. Okay. Kat sini kita guna recording stereo. So itu saja untuk video kali ni. Sebelum saya terlupa, kat sini kita ada channel untuk mute channel 15-16 tadi. Okay. Yang ni yang kita record tadi, kita boleh mute kat sini. Kalau saya tekan ni memang tak ada bunyi lah untuk korang. Okay. Inilah mute untuk channel 15 dan 16 yang kita record tu. Output recording tu kita boleh mute kat sini. Okay. Kat sini tadi kita boleh monokan juga. Saya dapat terangkan dengan anda. Okay. Kat sini kita ada mono. Kita boleh gunakan satu output ni. Kita boleh monokan dia. Okay. Guys, itu sajalah video untuk tutorial mixer furniture 16 tadi. Dan itu sajalah untuk video yang ini. Saya harap anda faham tentang mixer ni dan saya harap anda akan jumpa saya di video seterusnya. Bye bye. Dan jangan lupa untuk tekan button like, share dan subscribe. Tanda sebagai support channel saya yang baru nak up. So bye bye.